Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Bang Idris, dan saya hormati dan lagi dikasihi segala saf-saf barisan surau Kuala Teriang Tsunami. Dan tidak dilupai di belakang sana ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terutamanya tuan-tuan, kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpah dan kurniaannya Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita kesihatan, walaupun masih lagi keadaan wabak COVID-19. Ada sebahagian insan-insan manusia yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada malam ini, alhamdulillah, Allah berikan kita lagi kepeluang dan kekuatan dan dapat bernafas. Dan pada malam ini kita dapat hadir duduk dalam majlis ilmu. Jadi moga-mogahan insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, moga-mogahan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya-Allah tajuk perkongsian kuliah maghrib saya pada malam ini adalah berkaitan tentang fadilat orang yang membayar zakat, dan tentang berkaitan apakah dosa dia orang yang tidak mengeluarkan zakat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebagai rujukan pada malam ini, kitab saya, perkongsian kuliah saya bawa sebagai rujukan dan dalil sebagai tuan-tuan kuliah pada malam ini, daripada karangan seorang ulama yang cukup hebat. Dan ulama ni yang bernama Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok kan, iaitu apa dia kelebihan orang yang dia keluarkan zakat, dan apa dia dosa dia dan bala dia orang yang tak mahu nak mengeluarkan zakat. Masya-Allah, tabarakallah. Zakat ni dia termasuklah sedekahnya, wakafnya dan bagainya. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah tinggal kita begitu lama dah. Masalah lama dah Rasulullah tinggal kita dah. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Apatah lagi kita ni tuan-tuan nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok diri kita atas dunia hari ni, yang sebelum ni kita hidup alam roh, lepas alam roh alam rahim, dan rahim pula sekarang ni kita hidup pula alam dunia.
Banyak lagi kita nak kena tempuh ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu nak tempuh. Ni dunia baru ni, yang kita akan meninggalkan dunia, yang kita akan tinggal di negeri akhirat. Dunia tempat meninggal ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ni bukan tempat tinggal. Setengah orang kata dunia tempat tinggal. Sebaliknya dunia ni yang kita duduk hari ni adalah tempat yang akan meninggalkan kita. Tidak lain dan tidak bukan tempat tinggal kita yang kekal abadi dan selama-lamanya adalah negeri Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini tuan-tuan ni saki-baki kita. Betul tuan-tuan, kita kena tengok. Termasuk saya lah pada malam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kita hari ni kita dah boleh mengaji, kita dah boleh sembahyang, kita dah boleh selawat, kita dah boleh buat bagai-bagai macam amalan-amalan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita dah tahu dah hari ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ni betul-betul dah jadi orang ibu. Dulu kita beruang. Minta maaf sebutlah. Mungkin dulu kita beruang lah ni baru jadi orang. Kan? Maknanya kita dulu ni tuan-tuan muslimin muslimat dulu ni Masya Allah, tabarakallah. Segan nak sebut ustaz. Masuk saya. Tak ada maknanya manusia atas dunia ni dia sempurna. Semua ada orang buat silap. Sebab tu kita jangan pandang. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan pandang seseorang itu dia ni, jangan. Sebab kita tak tahu di penghujung hayat dia, kita tak tahu juga di penghujung hayat kita. Tahu tuan-tuan, mati kita lagu mana, mati dia lagu mana. Betul tak Haji? Tak tahu. Ni semua rahsia Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita betul-betul dah jadi orang. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya ulama bagi tahu, ulama salafus soleh bagi tahu ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kena kira berapa lagi tahun sahaja kita nak tempuh masuk umur 60. Yang dah masuk umur 60 tak apa dah, makna ni lagi kena bertingkat lagi, bertingkat lagi. Menjada wajada. Siapa usaha dia dapat, maka siapa tak usaha dia tidak akan dapat. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Bab dunia ni tempat akan kita menyatakan bukan hadanya milik kita. Tahu tak ibu-ibu? Sebab kita ni manusia ni kalau boleh dia tak mau mati. Cuba tanya ibu kan, kalau nak ikut hati ibu nak mati ke nak hidup selama-lamanya? Abang, saya nak tanya abang, kalau nak ikut hati abang, kalau nak ikut lah, nak mati ke nak hidup selama-lamanya? Mesti nak hidup tuan-tuan. Kalau sekiranya Allahumma salli ala Muhammad, nyawa ni kita pegang, nyawa kita ni tuan-tuan kita pegang ni, aku tak mau mati Tapi apakan daya, cerita Piramli dah habaq dah, 6 jahanam. Wahai Mubalang, siap siaga sebelum ajal tiba. Kan 6 jahanam tu, siap siaga sebelum ajal tiba. Pong. Piramli habaq wai dah. Sebab tu kalau kita tengok cerita Piramli tak cemui-cemui. Betul tak? Tak ada kala. Tengok cerita yang ada kala, drama ini ada kala cemui. Kan? Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Jadi bila nak tempuh 60, maknanya jangan duk fikir dah, Yang mana dah masuk umur 60, yang mana masuk umur 70, jangan duk fikir apa dah.
Maksud saya jangan fikir dah, fikir ke dalam kepala otak ni bisnes sana, bisnes sini dah. Sudah. Maknanya pulun untuk menempuh bekalan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tambah pula akhir zaman ni tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, kan? Dia tak kira tua, dia tak kira muda. Yang paling banyak piawai orang muda. Akhir zaman. Piawai orang muda. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita tengok apa yang Nabi SAW pesan. Dan lagi sabda Rasulullah SAW berkaitan orang yang tak mahu nak mengeluarkan zakat, nak sedekah ni apa ni, kita tengok. Rasulullah SAW bagi tahu tersurat di pintu syurga. Di pintu syurga maknanya Allah Subhanahu wa taala dah menulis bagi hamba sipulan ni. Siapa dah ni? Yang pertama ni orang yang tak mahu nak keluarkan zakat ni. Bukan masuk syurga, bukan nama tu dah tertulis di pintu syurga, tak. Dengar dulu. Makna dia dah tulis nama di pintu syurga. Allah kata, ai syurga, engkau haramkan dia masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah. Tuan-tuan, Allah haramkan masukkan hamba sipulan ni di dalam syurga. Nama dia dah tertulis di pintu syurga. Jangan bagi masuk. Haramun. Nampak tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Atas orang yang kikir. Kikir ni apa dah? Kedekut. Duit banyak tapi tak mau nak sedekah. Duit banyak tapi tak mau nak keluarkan zakat. Duit banyak tapi tak mau saja duk tangguh banyak. Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan. Jangan. Duit kita ada tu bukan hak milik kita, kita kena kongsikan sama. Yang mana kita guna pakai itulah duit kita. Yang mana kita makan minum dengan anak bini kita, itulah duit kita yang sebenarnya. Yang lain tu belum tentu lagi, tuan-tuan. Naik kita, alamak, tayar pancit pula dah kena bayar ke acung milik dia. Apa sangka, tuan-tuan? Muslimin yang dibaca Allah Subhanahu wa taala. Kikir. Ni kikir ni maknanya kedekut. Dan orang yang meninggalkan zakat, tak mau, enggan. Tak mau, enggan mengeluarkan zakat. Dan orang yang dayus pun akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ni apa dia? Orang yang kikir, kedekut. Yang keduanya tetap akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Dayus. Orang yang dayus la yadkhulul jannah, tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Nampak, tuan-tuan? Yang duk main depan saya pada malam ni, Allahumma salli Muhammad, semua bakal pemimpin ni, khalifah, bang, ayah, tok wan, tok, tak kira lah apa sekalipun pangkat. Kita main surau malam ni. Anak dara kita lagu mana kat rumah? Okey ke KO? Ibu tak mahu sebut no. Kita main surau malam ni. Anak dara kita lagu mana? Mengaji juga. Kuliah juga. Pulun mengaji juga. Berjemaah juga. Dalam masa sama, Allahumma salli Muhammad, anak-anak kita di rumah dia buat apa lah ni? Dia keluar, Ustaz, keluar dengan siapa? Dia merajaah, Ustaz, tak lama lagi. Tahun depan nak SPM ni. Dia pergi mahkawan dia. Pergi mahkawan dengan siapa? Laki ke perempuan? Nak ambil tahu, tuan-tuan. Kita main seorang malam ni, bini kita kat rumah dia buat apa? Balik saya lagi tanya, tadi solat maghrib pukul berapa? Kena pula kem drama pun ni, tuan-tuan. Takut kita. Bapa akan disoal
Jangan sampai dikatakan dayus, anak kita, isteri kita tak tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ni. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dayus. Dan yang ketiga apa dia? Orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu dalam keadaan rumah dia tu ada orang buat berzina, naudzubillah. Dalam keadaan rumah, isi rumah dia golongan yang ketiga diharamkan oleh Allah. Apa dia? Isi rumah dia ada buat perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Suratul Isra juzuk yang ke-15. Allahumma salli. Dia buat diam. Takut tambah pula akhir zaman ni, tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah, no. Lagi-lagi nak kena jaga. Ibu-ibu ayah, tuan-tuan, ada anak perempuan lagi-lagi nak kena jaga. Zaman-zaman dah ni cukup mencabar, tuan-tuan. Tak macam zaman-zaman ibu-ibu ayah dulu-dulu. Betul tak? Dah zaman dah cukup mencabar. Nak kena jaga lah. Jangan main. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, barang siapa mengeluarkan zakat harta, dia keluarkan zakat harta dia cukup dengan manis hatinya. Siapa-siapa yang keluarkan infak zakat hartanya, sedekah dia, wakaf dia dengan cukup manis hati. Apa maksud? Maksud manis hati ni, tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, maknanya dalam keadaan suka, ikhlas lillahi ta'ala. Tak menunjuk-nunjuk, tak heboh kat orang. Aku baru-baru ni aku infak kat ustaz tu, kat Mak Tafi dah 10,000 lah. Dia tak pergi menyampaikan kedai kopi. Dia diam. Warak, tawaduk. Ini, tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah. Macam saya ada buka Mak Tafiz. Satu hari habis kuliah subuh. Habis kuliah subuh, tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, saya pun war-warkan dalam kuliah. Jadi, tuan-tuan, Mak Tafiz saya nak beli PA system. PA system jenama Yamaha, bukan motor Yamaha tau. Macam masjid Tsunami Kuala Teriang, jenama Yamaha ni. Betul? Tu sedap. Jadi saya pun nak belok tengok apa semua jenama Yamaha, harga dekat 5,800. Kod siapa nak menyumbang, nak infak, silakan. Saya buat tabung Mak Tafiz tu kat situ pun ada nombor akaun. Habis kuliah, Ustaz, macam ni, Ustaz, harga PA system tu apa? 5,800. InsyaAllah Ustaz, tak ada apa-apa, dia beritahu Ustaz. Dia pun pergi kat tabung tu, dia ambil handsetnya, tuan-tuan. Dia ambil handset, apa yang dia buat? Dia snap. Situ kan semua ada maklumat itu, nombor akaun Mak Tafiz berapa. Dia pun snap. Malam tu dia WhatsApp saya. Situ ada nombor telefon. Assalamualaikum Ustaz, saya dah transfer 6,000. Kita nak 5,800 je. Dia infak lagi 6,000. Subhanallah, tuan-tuan. Aneh. Inilah. Betul dia cakap apa lagi? Terima kasih Ustaz. Ustaz bagi peluang kepada saya untuk saya mau infak, sedekahkan PA system untuk niat diri saya, arwah mak saya, arwah ayah saya yang telah pergi. Jangan duk cerita kat orang Ustaz. Mana dekat nak cerita siapa dia? Ahli-ahli karya dia lah. Nama saya sebut. Tapi benda-benda saya nak war-warkan bagi orang semangat, boleh lah. Ini, tuan-tuan ni, dia menginfak cara lagu tu, tak tahu pula apa yang Allah Subhanahu wa taala nak ganti pada dia, tuan-tuan. Kita tak tahu. Selang daripada tu, tuan-tuan, ada orang hamba Allah datang pula Mak Tafiz saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ustaz ada bela ikan keli. Wah, ikan keli sedap ni. Jadi niat saya ni Ustaz, nak jumpa Ustaz ni, saya nak bagi ikan keli kat Mak Tafiz Ustaz dan anak-anak Ustaz ni makan.
Seminggu sekali saya hantar ikan keli. Boleh Ustaz? Oi, ahlan wa sahlan lah saya kata. Kan? Ikan keli tuan-tuan. Bukan ikan geli. Ni ikan keli. Ibu-ibu belakang suka tak ikan keli? Saya suka. Kali masak lomak cili api, berapi dibuat. Yang memain masak ikan koli. Kan? Ikan koli salai. Kan? Apa semua tuan-tuan, sedap. Ikan koli masak tempoyak, sedap. Kalau balik Nur 9, balik tu mak, jangan lupa masak. Kan? Kegemaran nak mak abang dah kan? Alah macam biasa lah mak. Ayam masak lomak. Ayam masak. Ni tuan-tuan ni. Dia beri, dia hantarnya seminggu sekali. Jumlah ikan keli tu bukan 2 ekor, 3 ekor tuan-tuan. Anak murid saya ramai. Puluh-puluh ekor. Dia siapnya siang, dia siapnya basuh. Tukang masak mak tahfiz dia tak pening kepala dah. Dia masaknya sedap, macam-macam masak. Ikan keli masak gulai ikan keli, masak sambal. Oh, tuan-tuan. Dia kata apa? Ustaz, terima kasihlah Ustaz beri peluang pada saya. Beri peluang pada saya? Saya tak panggil dia pun. Mana dia dapatlah maklumat tu, mak tahfiz saya di Kulim tu. Dia cari Kulim banyak tahfiz. Tapi tak mana Allah gerakkan dia, Allah mai hantar dia mai tahfiz saya. Tuan-tuan, saat dia kata apa, sekurang-kurangnya saya bagi infak ni, penyumbang tetap ni, bagi ikan keli ni, setiap kali anak-anak murid Ustaz makan, masuk dalam mulut tu, itulah saham saya. Saya mampu ni lah Ustaz. Saya cakap, ya Allah bang, Masya Allah, tabarakallah, syukran jazilan khair, barakallahu fiqh bang. Moga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati abang. Tuan-tuan, jadi ni tuan-tuan ni, peluang dan ruang ni kita kena rebut. Sedekah ni lagu mana? Terpulang pada masing-masing. Ada satu cash bearer, ada seorang ustaz ni, seorang haji ni, dia di Selangor lah, dia penyumbang tetap beras. Ustaz ni pula mak tahfiz dia, nak bulik dia ramai. Beras berapa kampit tak tahu tuan-tuan. Stok untuk sebulan, beras 10 kampit. Lama dah dia sebagai penyumbang tetap. Sampai anak-anak tahfiz ni pun panggil dia pakcik beras. Pakcik beras tuan-tuan. Bila dia main mak tahfiz, banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli Muhammad. Pakcik beras ni meninggal dunia. Ustaz tu pun bagi tahu anak-anak ustaz semua, pakcik yang selalu infak beras di mak tahfiz kita ni, dia tak ada dah. Dia selalu beri kita makan sebelum ni. Kamu makan, ustaz makan, beri beras sebelum ni, dia tak ada dah. Menangis anak-anak tahfiz. Betul ke ustaz? Tuan-tuan, jadi ayuh semua tukar pakai baju putih semua. Pakai baju putih, kita pergi naik van, jom sama-sama kita pergi tengok jenazah dia, kita baca Al-Quran dia, khatamkan 30 juzuk. Bayangkan tuan-tuan, yang pergi masa tu ziarah jenazah dia anak-anak tahfizul Quran. Hebat tak hebat tuan-tuan? Dia khatamkan Al-Quran 30 juzuk. Anak kita belum tentu lagi tuan-tuan. Kalau anak murid ustaz tu di 100 orang, bayangkan seorang 30 juzuk, seorang 30 juzuk. Masya Allah, subhanallah. Bahkan bukan sekat saja pakcik beras, dia macam-macam pakcik, makcik. Makcik telur pun ada. Ustaz, makcik telur merah, makcik telur. Walau gelar tu makcik telur ni. Sebab apa? Dia infak telur ayam. Apa orang panggil apa? Kalau telur ayam tu satu panggil, satu papan. Ni berapa papan? Makcik telur main Ustaz. So dia masuk main hantar. Dekat kantin tu. Makcik telur, makcik bawang. Walaupun bukan membawang. Ni macam tuan-tuan ibu-ibu duduk Langkawi, carilah. Walaupun tak banyak, ikutlah.
Ustaz, saya infak kentang. Bila ikut no letak banyak pun jadilah. Banyak satu ni guni pun. Lelah panggil makcik kentang. Makcik bawang. Walaupun makcik tu tak membawang-bawangkan orang, tapi dia galakkan makcik bawang. Subhanallah tuan-tuan. Ni orang duk rebut tuan-tuan. Bapa tuan-tuan, satu hari kita tengok Nabi Daud alaihi wassalam. Allahumma salli Muhammad. Nabi Daud ni tuan-tuan, satu hari Nabi Daud didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat. Maka malaikat ni, malaikat maut ni bagi tahu kepada Nabi Daud alaihi wassalam, ya Daud, cuba kau perhati pemuda tu. Maka Nabi Daud alaihi wassalam, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun perhati pemuda tu. Kau tahu tak Daud, pemuda tu hidup dia tak lama. Malaikat maut bagi tahu. Kita jangan rupa malaikat maut pun kita tak tengok hari ni. Malaikat maut dia tengok kita. Kan? Allahu Rabbi. Maka malaikat maut bagi tahu kepada pemuda Nabi Daud, ya Daud, pemuda tu dia hanya tinggal baki hidup atas dunia ni 6 hari. Berarti ni lebih kurang suara sembang lah ibu bagi mudah faham. Maka pemuda ni tuan-tuan, baki dia hidup atas dunia hingga 6 hari. Maka Nabi Daud alaihi wasallam perhati lebih dari 6 hari. Lebih daripada 6 hari, Allahumma salli Muhammad. Maka malaikat maut pun datang jumpa Nabi Daud. Ya Daud, na'am. Hang tengok lelaki tu dah berapa hari dah? Tu dah tu, tengok dah lebih hari dah ni. Itu kata 6 hari nak mati dah kawan ni. Tengok elok sihat dah, kulu kili. Lebih kurang suara sembang lagu tu lah. Allahumma salli Muhammad. Pasal apa? Maka malaikat maut ni bagi tahu pada Nabi Daud, ya Daud, hang tahu tak, nak ikut tarikh nak masuk hari ke-6 tu, aku standby dah, arahan daripada Allah nak ambil dia dah, tapi tak jadi. Hang tahu tak pasal apa? Pasal apa? Satu hari pemuda ni tarikh nak masuk nak hari duduk keluar daripada rumah, aku standby nak ambil nyawa dia dah. Kena pula time tu ada seorang fakir. Tahu fakir? Fakirun, orang minta sedekah ke duit makan. Bukan. Jadi pemuda ni dia keluarkan duitnya, sampul dia tak tahulah apa-apa, dia bagi orang fakir. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, stop, jangan ambil nyawa dia, dipanjang. Subhanallah. Pasal apa? Sebab dia sedekah, bagi duit ke orang. Itu juga ayah-ayah, ibu-ibu, kalau boleh singgah mana-mana R&R, majid-majid ke mana-mana, tengok orang sapu, orang tua, warga emas, Assalamualaikum Pakcik, Waalaikumsalam. Lama orang kerja ni, sapu cuci tandas ni. Lama lah. Duduk mana? Duduk sini. Anak ada lagi ke? Anak ada lagi lah. Pencen ke? Tak ada pencen lah. Duduk saja macam kerja sini. Sedekah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi musafir ke apa semua, sedekah. Moga-mogahan dengan berkat sedekah Allah selamatkan perjalanan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Cameron Highland apa semua, nampak ada orang dokong anak kecil, baby kecil di Cameron Highland, contoh. Duk nampak dah, alamak, patah balik, Assalamualaikum bang, sedekah. Berapa? Dia dokong budak kecil. Mudah-mudahan dengan kita sedekah, kita bermusafir di sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, insya-Allah Allah selamatkan perjalanan.
Mudah-mudahan insya-Allah budak tu dia cari tuan-tuan. Ini semua kehendak Allah tuan-tuan. Mati-mati budak ni pergi ziarah. Dia ni lah dulu bagi kat aku. Tuan-tuan, bukan setakat manusia, binatang pun ada belah kasihan. Dia pun tahu walaupun binatang, tuan-tuan, Allah Sayyidina Muhammad tak ada akal fikiran. Ya. Ada seekor binatang viral lah dalam Facebook. Pakcik ni meninggal dunia, anak bini datang tak melawat. Burung merpati mai tenggek atas badan pakcik tu. Subhanallah. Burung merpati mana pun tak tahu tuan-tuan, mai tenggek atas badan pakcik tu. Pakcik tu dalam keadaan terlentang sakit, duduk dalam hospital. Allahu Rabbi tuan-tuan. Binatang, burung hinggap atas badannya. Pasal apa? Pasal apa ni? Sebab tuan-tuan, Allah Sayyidina Muhammad, pakcik ni masa dia hidup, dia suka beri burung tu makan. Dia suka beri burung tu makan. Bahkan kucing pun tuan-tuan sanggup pergi ziarah kubur makan palung tu. Pasal apa? Atas dia suka baik dengan kucing tu. Kan viral baru ni kan? Kucing 24 jam pergi ulang alik walaupun anak dan bini tak pergi ulang alik pun. Ni kucing duduk pagi sampai ke petang dekat pusara makam yang duk jaga dulu ni. Kucing tu nama Comel. Comel tu saya tambah lah. Comel dia ulang alik, dia ulang alik, dia ulang alik. Subhanallah tuan-tuan. Ni ma la yurham la yurham. Kalau atas dunia kita buat baik dengan orang, kalau atas dunia kita buat baik dengan binatang, insya-Allah. Kalau atas dunia buat baik dengan Allah, kalau atas dunia buat baik dengan binatang, insya-Allah di saat-saat kematian, insya-Allah ni janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memudahkan mati dia. Insya-Allah tuan-tuan. Atas dunia ni kalau buat yang terbaik, insya-Allah mati dalam keadaan terbaik. Itu janji Allah. Kalau atas dunia buat yang tidak terbaik, na'udzubillah. Bapa mertua saya, ibu-ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak azan dulu ke? Nak azan ke? Tayang. Terus. Baik. Tengah majid pergi azan tu. Baik. Bapa mertua saya, ni saya kongsi lah ibu-ibu. Nak dengar ke tak mau? Ini benda baik kita kena kongsi. Allahumma salli ala Muhammad. Bapa mertua saya tuan-tuan meninggal umur 70 tahun. Dah masuk 2 bulan dah kot, pergi dah. Genap 70. Dia meninggal tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Khamis malam Jumaat. Dikebumikan yaumul Jumaah. Ibu-ibu, untung tak orang yang mati meninggal pada Khamis malam Jumaat ni dikebumikan pada hari Jumaat. Bang, untung tak? Untung. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum bapa mertua saya meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, hari Rabu tu dia pergi tengok dusunnya. Biasalah orang tua bekas pencen, bapa mertua saya pencen askar. Dalam masa sama tuan-tuan, Allah Muhammad, dia ada kencing manis, darah tinggi, dialisis, cuci buah pinggang. Hari Rabu dia pergi tengok dusun. Dia sambil seronok tengok dusun buah durian, terpijak paku. Biasalah orang tua-tua ni bila ada kencing manis pijak paku, lambat sikit kuman menyebar. Betul tak? Salah terlalu betul. Orang muda lain. Muda tu tak kira ada kencing manis, lambat. Dia buat lambat pergi hospital, dia buat lambat pergi klinik, dia cepat merebak, kuman naik. Kalau ada kencing manis, walaupun luka sikit pun. Jadi bila time kena ni tuan-tuan, bapak mertua saya balik rumah hari Rabu tu petang, tak ada rasa apa. Petang-petang tu dah lain sikit dah. Dia pergi klinik swasta berbayar ni lah, ambil ubat. Khamis tu dah mula dah lain macam petang. Dia sesak-sesak nafas dah. Dia pun bagi tu pergi panggil ambulan.
Ayah dah lah, tak berapa nak ni dah. Panggil ambulan, pergi hospital Kulim. Mak bapak mertua saya tak jauh mana hospital Kulim, dekat ke tuan-tuan? Dekat saja. Maka tuan-tuan, sampai hospital Kulim, Allahumma salli Muhammad, masuk zon merah. Lama tunggu. Saya pun dengan bini, saya pun cakap bini saya, taklah abang balik dululah. Pagi Jumaat dapat panggilan, bini saya telefon, bang, dalam 7.45 pagi hari Jumaat. Ya, tak ada dah. Allahu Akbar. Bapak mertua saya dah macam bapak saya sendiri, tuan-tuan. Dah sunyi nak sembang, tak ada geng dah. Rumah dia betul-betul sebelah rumah saya. Saya kahwin dengan anak dia pun bagi tanah. Nah, saya bagi tanah. Saya buat rumah, tuan-tuan. 1 sen saya tak keluar duit, dia support habis buat rumah. Subhanallah. Saya kahwin dengan anak dia, rezeki. Buat rumah 1 sen tak keluar duit saya, duit dia. Subhanallah, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, di saat-saat sebelum, di saat-saat ialah orang kata malaikat maut nak ambil nyawa ni, ibu-ibu sekalian dia, kita tak nampak malaikat maut, dipanggil apa? Wal-ghara. Lepas tu kalau kita tengok orang meninggal, ibu-ibu sekalian, Allahumma salli Muhammad, mata dia apa? Naik ke atas. Betul ya? Betul naik ke atas. Bila mata naik ke atas tu, kita nak tutup mata dia. Pasal apa orang meninggal dunia mata naik ke atas? Sebab masa tu dia nampak. Yang sebelum ni, yang dia duduk belajar sebelum ni yang dia duduk belajar sebelum ni, dia nampak. Dapat baik-baiklah, tuan-tuan. Dapat bercahaya bersinar, elok, malaikat senyum kat dia, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Dapat benda gelap, kulit hitam, benda yang cukup menakutkan, na'udzubillah. Allah, tuan-tuan. Roh. Kena ingat, esok kita ni, tuan-tuan, ada 2 yang akan mencabut roh kita buat keluar. Yang pertamanya malaikat maut, yang keduanya malaikat rahmat. Dia akan tarik roh kita buat keluar. Yang hamba yang tersebut rohnya buat tarik keluar oleh malaikat rahmat, dipandang oleh malaikat maut. Malaikat maut dia tak boleh apa, dia berhati je. So apa masa tu kawan ni roh ni oleh malaikat rahmat, tarik roh dia keluar dalam keadaan seumpama bapa dengan anak. Sakit memang tetap sakit, tapi sakit tu sekejap. Sabar, layanan dia tu. Ni tuan-tuan. Kita pilihlah nak yang mana. Nak yang tu, nak yang garang ke, nak yang slow. Lebih kurang basah lah tu kan? Nak yang garang ke, nak yang slow? Nak yang cengih ke, nak yang baik? Siapa diri dia diurus, rohnya bawa keluar oleh malaikat rahmat, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Siapa diri dia, roh dia buat tarik keluar oleh malaikat maut, a'udzubillah. Tak tahu, tuan-tuan. Lepas tu bagi orang-orang yang beriman, roh ni bawa naik ke langit ke-7. Masa tu jenazah kita ada dalam rumah dah tu. Jenazah kita ada dalam rumah, tuan-tuan. Anak kita baca Quran dekat kita, adik-beradik kita baca Yasin dekat kita, Muhammad sallallahu Muhammad. Kan? Lagi apa lagi? Masa tu time kita tengah dimandikan. Allah Rabbi, tuan-tuan. Tempuh pula masuk alam barzakh. Sekujur badan berselimut putih. Kan? Mana milik kita? Tak ada milik kita. Siap siagalah tu. Bagi orang yang dapat masuk Rawdatul Jinan, taman-taman surga, Masya Allah, tabarakallah, dia akan jumpa lah orang yang dulu-dulu pergi dulu ni. Kalau tuan-tuan duk pasang Korea, tsunami Kuala Teriang ni, kita tahu dah haji ni meninggal dunia, ada jumpa lah haji tu.
Dan Haji tu akan tanya dia. Soalan yang pertama dia akan tanya, ahlan wa sahlan, surau tsunami, orang Qaryah Taman Tami, macam mana? Okey? Okey. Tapi aku dengar tak ada kawan Mamat tu, ada lagi tak ada? Ni contohlah sembang santai lah, dah faham. Dah meninggal lama dah. Kalau betul dah meninggal lama dah, takkan tak ada kat sini? Itulah tu. Tak ada. Cuba perhati tengok. Tak ada. Allahu Akbar. Dia pergi belah sana. Boleh faham tak? Makna dia tak selamat. Dia tak masuk golongan yang selamat ni. Dia masuk ke belah sana. Hufratun niran. Dia tak nak masuk golongan dia. Dia masuk belah sana. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bapa mertua saya ni, tuan-tuan, masa dia saat-saat nak lafaz kalimah terakhir tu, alhamdulillah kakak ipar saya beritahu ibu sekalian, dia dapat mengucap. Masa dia mengucap tu, tuan-tuan, tu tahu dia buat apa? Anak dia ajar ayah ikut no. La ilaha illallah subhanallah. Dia angkat tangan dia ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni betul ya Ustaz? Betul ya, takkan saya nak tipu tuan-tuan. Bapak mertua saya genap-genap meninggal umur 70. Saat dia boleh angkat la ilaha illallah. Lagu ni bukan lagu ni. Kalau lagu ni okey ke tak okey? Okey. Kalau lagu ni tak ada lagi lah. Lagu ni very good, terbaik, kan? Pas. Pas. Sonok. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang angkat sekali lepas. Saya tanya kakak ipar saya, bapak mertua saya ni dia ramai nak perempuan. Perempuan lah pun lelaki. Saya tanya kakak ipar saya yang Kak Ngah tu, betul ya Kak Ngah? Betul ya? Kak Ngah duduk depan ayah. Subhanallah. Tuan-tuan, saya pun mandikan jenazah dia. Mandikan jenazah dia, uruskan jenazah dia. Alhamdulillah. Senyum. Maka saya pun tanyalah mak saya, mak mertua saya ni. Syailah, dulu, kini dan selama dia tahulah perangai suami dia ni. Macam tuan-tuan duk main kuliah ni, bini kita kat rumah dia tahu perangai kita, jangan duk bohong lah. Kahwin ni tuan kat nikah, sah, siap lah. Dia tengok kita muka dia macam dia tahulah. Sebab kita duduk dengan dia lama. Jangan duk simpan rahsia lah. Lama-lama bini akan tahu. Tuan-tuan, maka mak mertua saya pun dia beritahu saya apa kelebihan ayah masa dia hidup dunia, apa yang dia buat. Ayah kau, dia selalu, dia cerita kat anak, dia cerita kat bini saya, ayah kau pukul 4 pagi subhanallah, tuan-tuan, Allahumma salli. Pukul berapa pagi? 4 pagi. Dia bangun dah, dia mandi. Apa yang dia buat? Solat tahajud. Kita terkejut, tuan-tuan. Dia bangun awal. Tahu ayah kau sakit, mak cerita pun mula mengalir mata, kan? Tahu ayah kau sakit, tahu ayah kau ni dia seminggu 3 kali pergi dialisis, cuci buah pinggang. Tapi dia bangun. Sebelum dia nak apa, dia bangun, duduk mandi apa semua, solat tahajud pukul 5 baru dia kejutnya mak. Bangunlah. Masa dia bangun tu ada mak dengar dia kejut mak, bangunlah buat solat tahajud. Dia tak marah mak. Tuan-tuan, sampai dia mati lah, kata Allah pergi.
Allah Rabbi, tuan-tuan. Ini man jadda wajada. Siapa usaha dia dapat, siapa tak usaha maka dia tidak akan dapat. Jangan duk tangguh-tangguh, tuan-tuan. Saki baki kita ni puluh lah. Ikut masing-masing lah. Mudah faham tu je lah. Ada orang Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, dia suka berzikir. Ada orang dia suka berselawat. Ada orang dia suka baca Quran. Ada seorang hobi dia suka bersedekah. Ada orang macam tu. Ikutlah masing-masing. Sebab dalam kitab Tajul Urus, Allahumma salli ala Muhammad, dia berkata ikut qadar masing-masing untuk bersedekah, menginfak. Soalan tu bagi tahu, tuan-tuan. Lepas tu pula ibu saya cerita lagi. Selang daripada Allahumma salli ala Muhammad, ayah kau meninggal dunia tu, dalam 2 hari tu, tak macam mana izin Allah, mak pun terjaga pula pukul 4 pagi tu. Pukul 4 pagi, tuan-tuan. Perbuatan amalan yang selalu dibuat oleh bapa mutu saya ni, dia terbangun pula time pukul 4 pagi tu. Mak bangun buat mandi sah, buat pun solat tahajud. Rakaat yang pertama, habis beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, satu bilik tu bau wangi. Selama ni tak pernah bau wangi lagu tu. Tuan-tuan, ni mak saya cerita kat anak dia. Anak bini saya cerita kat saya pun pergi tanya dah. Nak kepastian sahih ke tak sahih ni. Betul ya? Selama hidup mak ni tak pernah bau cukup harum. Ya Allah, tak tahu nak apa dia tahu. Mak pun cakap dalam hati, ayah ni, abang balik ke ni? Cakap tak tajuk tu, abang balik ke apa ni? Lebih kurang lagu tu kan. Tak nampak abang, walaupun tak nampak suami dia ni, harum wangi mana tak tahu. Lepas tu hilang, wangian tu hilang. Subhanallah. Ni tuan-tuan ni, akhir-akhir zaman, sikit demi sedikit orang baik-baik, orang bagus-bagus ni Allah ambil, tuan-tuan. Orang yang bagus-bagus, orang yang baik-baik, yang buat bagus-bagus untuk agama Islam, buat benda baik, kebaikan ni Allah ambil. Sebab Allah sayang. Ni baru-baru ni Tuan Guru saya, Tuan Guru Haji Rafai, seorang ulama sufi, meninggal dunia. Dibaling baik panjang, ramai orang. Tuan-tuan guru, menteri besar mai, apa semua mai. Semayang jenazah dia sampai 3 kali. Terlalu ramai. Orang bagus-bagus ni, tuan-tuan. Habis selesai semayang, mendung, hujan. Hujan, berhenti sekejap. Sampai tak tu kehormatan Allah berikan kepada dia, tuan-tuan. Ulama, Tuan Guru. Batu atas dunia ni, tuan-tuan, kita amalan kita tak banyak, amanat kita pun tak apa-apa sangat, tuan-tuan. Maka berdampinglah dengan ulama. Berdampinglah dengan ulama, berdampinglah dengan tuan-tuan guru. Tak boleh apa berdamping di kalangan para syekh dan para masyayikh asatizah. Mudah-mudahan sok dia kenal kita. Dia tahu kita. Ya Allah, dia dulu ni duduk dalam kelas pengajian aku, ya Allah. Dia sebagai saksi. Ya Allah, aku mengajar dulu, dia duduk dengan aku dulu, Allah. Ni tuan-tuan ni. Nak harapkan benda lain tak tahu, tuan-tuan kita ni. InsyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok lagi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Baik. Tadi yang pertama dia, barang siapa yang mengeluarkan zakat dia dengan muka manis, maknanya ikhlas semata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia ni tetap dinamakan pada langit dunia ini Allah Subhanahu wa taala menulis orang yang mulia. Masya-Allah. Orang yang mulia, tentang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan atas dunia, kalau tak pandang mulia oleh manusia, siapa pun tak apa lagi.
Jangan sampai esok di sana, di akhirat esok, Allah Subhanahu wa ta'ala tak pandang mulia kita, tuan-tuan. Takut kita. Dahlah kita ni keluar di tempat yang cukup hina, ibu. Tak ada siapa manusia atas dunia ni pangkat Datuk, Datuk Seri, lagi apa lagi? Tan Seri, lagi apa lagi? Tun, tu habis dah tu. Tahap gaban dah tu. Kan? Pangkat Tun. Semua tempat yang sama. Keluar yang tempat yang hina. Jangan pula esok lagi di sana, esok dipandang hina lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pandangkanlah aku dengan pandang rahmat-Mu, ya Allah. Amin. Ya, tuan-tuan, ni kita nak tu. Kita tak tahu kita tuan-tuan lagu mana. Mana? Di penghujung ayat kita lagu mana. Kita tengok orang pergi dalam keadaan bagus-bagus. Nak melembut hati ni senang, tuan-tuan. Senang, cukup senang. Kalau tuan-tuan boleh buat ya. Pergi ziarah kubur. Seminggu sekali. Sini di Surau Kuala Teriang, tanah perkuburan orang Islam kat mana? Pergi cari ya. Cara nak melembutkan hati ni, pergi ziarah kubur seminggu sekali. Hari apa ustaz? Petang-petang nak dekat masuk maghrib. Ada berani ibu? Weh, janganlah ustaz. Kan? Tak lagi jadi cerita Piramli pula. Kan? Tangkap itu orang, kita buat sate. Itu cara gurau lah. Kan? Tak berani lah. Weh, ustaz suruh pergi nak dekat maghrib pun. Ataupun tak mampu juga, ziarah kubur, duduk di luar, pergi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Perhati. Tidak lain kita esok. InsyaAllah cakapkan dalam hati tu. Kalau tuan-tuan ibu-ibu tengok kubur, cakap dalam hati, InsyaAllah aku akan pergi kemudian hari. Tuan-tuan, kita tak dengar orang-orang ahli kubur, tak tahu tuan-tuan. Sebab Allah dihijabkan kita ni. Sebab kita dosa banyak. Allah tunjuk, tuan-tuan, Allah tak tahulah kita. Minta bukan. Kuala Teriang ni kena buat lain ni, pembesar lain tu. Makan pun tak lalu, tidur pun tak lalu. Buat apa? Pulun beramal. Sampai bini keluar, bang, balik makan bang, oi. Makanlah, aku tak mau. Awak bang, tak mau aku nampak neraka. Cuba ibu ayah sekalian, cuba tengok orang kena tahanan pusat serenti. Dia nak kena hukuman gantung. Dia makan, lalu tak makan. Lalu makan dengar. Dia tahu dah sebab apa mati dia esok. Dia tahu mati dia esok. Dia tahu dah hukuman dia pukul berapa, jam berapa. Malam tu dia pulun. Dengan tahajud tu, dengan taubat tu, sampai mengalir tak kira. Ya Allah, aku nak mati. Ya Allah, aku gantung. Ya Allah. Apa dia takut, tuan-tuan? Dia tahu dah. Yang kita ni yang tak tahu dia yang bayar. Allahumma salli Muhammad. Baik. Jadi kita tengok sini. Jadi siapa yang keluarkan zakat, bersedekah, menginfak apa semua ni, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tulis pada langit, dia ni tergolong golongan orang-orang yang dipandang mulia. Dan pada langit yang kedua, tu langit yang pertama, dan langit yang kedua, Allahumma salli Muhammad, dinamakan akan dia orang yang taat. Masya Allah, tabarakallah, taat pada agama suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Langit yang kedua ditulis dan disurat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada langit yang keempat pula, dinamakan dia orang yang berbuat bakti, buat kebaikan. Tuan-tuan, ikut qadar masing-masing. Macam saya tadi, saya khutbah Jumaat di masjid apa nama apa yang tulis? Al-Ittihad. Sebut pun nak tertulang.
Habis kuliah sembang dengan Tok Imam. Ustaz, malam ni kuliah mana Ustaz? Kuliah surau Bang Idris. Allahu Akbar. Kami tahu Ustaz, kami warga Langkawi masjid-masjid surau ni kami memang malu dengan surau tsunami. Awak, surau tsunami ni aktif sungguh lah. Tambah pula Bang Idris, Allah, tak tahu, tak duduk sibuk kulu kili kulu. Saya tak tahu lah Ustaz, kami ni warga masjid-masjid tak tahu pun dia. Segan tak dengan dia. Mananya kami respect sungguh lah dengan dia. Subhanallah tuan-tuan. Tak duduk sibuk berbakti. Tenaga untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tu. Jadi orang yang ni dipandang mulia, dia termasuk apa dia? Dia termasuk orang yang dinamakan orang yang taat. Dan yang seterusnya pada langit yang kelima dinamakan akan dia orang yang diterima taubatnya. Siapa yang rajin bersedekah, menginfak dan mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala terus menyuratkan pada tiap-tiap langit seterusnya tuan-tuan, lapisan langit, nama dia dah tertulis apa dia? Orang yang Allahumma salli Muhammad apa dia? Iaitu diterima taubatnya. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Taubat tuan-tuan, kita tak tahu taubat kita ni lagu mana tuan-tuan. Kita tak tahu, yang pentingnya kita minta tu ialah kepada Allah, khauf dan raja', takut dan harap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tu ya tuan-tuan. Mudah-mudahan ya Allah kau terima kalau taubatku ya Allah. Tu ya tuan-tuan. Terima kau taubatlah. Tu pada langit yang kelima. Dan pada langit yang keenam dinamakan akan dia orang yang pelihara hartanya. Ini siapa orang yang rajin bersedekah, siapa orang yang rajin yang mengeluarkan zakat. Dinamakan dia oleh malaikat, hartanya ni tuan-tuan dipelihara akan hartanya. Allahumma salli Muhammad. Hartanya selamat. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Waktu Islam dia tak melarang tuan-tuan nak kaya lah, tuan-tuan nak jadi jutawan, jadilah jutawan. Kalau kaya dia boleh keluarkan zakat, bila dia kaya dia boleh tolong orang, bantu orang fakir miskin, silakan. Tapi jangan sampai kita bila tengok saudara mara kita ni orang Islam kita ni kaya, kita hasad dengki. Tolong jauh, buangkan perasaan ni tuan-tuan. Saya di Kulim tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada seorang hamba Allah bagi tahu saya dia ni berniaga buah. Satu hari tu saya pergi kedai dia, Baik Idris, beli buah. Usi-usi dia, bang, kedai lama ikut tak ada nak tambah cawangan ke, buka kedai buah lain. Ustaz, malas Ustaz. Pasal apa lah malas? Nak buat tu terang kat Ustaz lah. Kalau nak ikutkan hati ni memang nak buka tambah gerai cawangan lain saya di tempat lain. Ni baru-baru ni Ustaz, cuba Ustaz perhati tengok, ditunjuk dalam handset Bang Idris, patung lilitan dengan kain kuning. Ni Ustaz tengok ni, patung mana metimbul mereka main tanam dekat depan kedai saya ni Ustaz. Patung dililit oleh kain kuning tuan-tuan. Ni benda apa dia tuan-tuan? Ibu ayah sekalian, bukan takat patung Ustaz ni. Ustaz tengok ni, ditunjuk, Masya Allah, ni duit mana? Tak tahu lah Ustaz, ni duit daripada purba mana pun saya tak tahu ni. Kalau duit Malaysia shilling kita boleh buat kira lagi. Kan? Shilling purba mana tak pernah tahu tuan-tuan tadi. Bukan sikit, banyak pula tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan. Ni buat naya ke orang. Sok jenuh, sok nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya tuan badan tu tak ampun. Kulim, so tuan tahulah. Betul masih main kulim kan? Kedai makannya tak
Terlalu banyak tuan-tuan. Ada pula hamba Allah, Ustaz, apa dia? Kedai makan saya ni kiri kanan, depan sana kedai makan, tu kedai makan, depan sana kedai makan. Kedai saya ni macam orang dah tak nampak kedai saya ni dah. Pula dah. Padahal kereta duk lalu kiri kanan tu. Sekali duk tengok ustaz buat perubatan, tengok masya-Allah tabarakallah. Aduh. Mana? Batu bila dia buat? Tengah malam. Patung dia tanam tuan-tuan, dia cangkui. Allahu Rabbi tuan-tuan. Patutlah saya tengok kedai saya ni macam orang tak nampak kedai saya ni. Kita pun banner apa semua elok dah, elok cantik dah. Lauk takkan tak sedap, sedap macam-macam lauk ada. Kan? Tuan-tuan, tapi tak nampak langsung ni. Boleh kira ustaz, boleh kira. Kalau ambil buku boleh kira berapa orang. Sehari tu Allahumma salli Muhammad tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah duk warga Langkawi ni. Saya kuliah subuh malam majlis kat surau apa tu? Al-Amin. Ada haji tu. Dia buka kedai restoran. Allah ustaz, semenjak PKP ni boleh kira ustaz. Banyak merosot sikit lah, kena sabar sikit lah. Sebab apa pelancong tak ada lah. Kalau tidak tu pendapatan sehari kat saya ustaz 5,000. Masya Allah. Tapi semenjak PKP ni Allah, ujian Allah beri saya sabar usah. Sehari boleh 200. 200 boleh kira. Adalah sekali itu ustaz, saya tanya staf saya berapa? 1,000. Allah Alhamdulillah. Tu kesyukurlah. Kalau tidak tu tak ada PKP sebelum ni, sehari pendapatan restoran seafood 5,000 sehari. Tapi sebabkan PKP 200,500, 300. Allah. Pekerja-pekerja saya pun ada yang tarik berhenti pun ada. Sabarlah jiwa ujian. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak ganti lebih baik kot lepas ni. Betul Ustaz Noh. Ni tuan-tuan. Begitulah juga kawan ni tadi ni tuan-tuan. Boleh kira Ustaz, boleh kira yang siapa duk main kedai saya ni. Takkan tak nampak kot. Dah buat bagi cantik dah kedai dah, modify macam-macam dah. Lampu lilap tak lilap semua dah. Allah, kita jangan lagu tu tuan-tuan. Buat nanya orang. Biar orang buat nanya kat kita. Kita jangan tak suka kat orang. Biar orang tak suka kat kita tak apa. Esok jenah, esok di akhirat, esok beratur orang. So di akhirat esok beratur. Maknanya beratur ni orang nak claim esok panjang-panjang. Tahu claim ibu-ibu beratur. Aku ingat tak ada rupa-rupa dia lagi. Pasal apa ni? Adalah benda dulu hampa apa? Jangan sampai tak apa tu. Ingatkan tak ada dah. Lalas sekali pahala kita pun habis, apa semua pun habis tuan-tuan. Apa yang ada? Dosa hang bagi ke dia. Kalau bahasa sembang pun dah faham atas dunia ni. Mana boleh lagu tu? Kan? Orang buat jahat, dia tuduh kita. Dia apa ni tuduh aku ni? Aku tak kena mengena ni. Nampak tuan-tuan? Atas dunia boleh budi bicara lagi, atas dunia boleh marah lagi apa. Di sana esok di akhirat, esok Allah Masya Muhammad tak boleh tuan-tuan. Baik, kita kena faham dulu tuan-tuan. Kita tengok apa yang Nabi SAW pesan lagi. Dan pada langit yang ketujuh akan dia orang yang diampun akan sekalian dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Dinamakan akan dia pada langit yang ketujuh diampunkan sekalian dosa-dosanya tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Dan barang siapa yang tak ada mengeluarkan zakat pada hartanya, dinamakan akan dia pada langit dunia ini orang yang kikir. Masya Allah, tabarakallah. Ni bukan saya pesan, ni Nabi SAW beritahu. Bagi dinamakan pada langit dunia, dia ni termasuk disuratkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang kikir. Makna kikir ni apa dia tuan-tuan? Orang yang kedekut, yang genggam harta ni, macam Qarun. Jangan kita jadi macam Qarun tuan-tuan. Jangan kita jadi macam Qarun. Qarun dia genggam harta.
Bila saat-saat gempa bumi Allah nak menghancurkan Qarun dengan sekali dengan harta-harta, dia masih disebut lagi hartaku, hartaku, hartaku. Dah lah mati tenggelam dia. Tu Arab Saudi. Seorang perempuan tu apa? Laki ke perempuan tu? Oh, harta banyak semua. Kediamannya emas-emas apa semua tuan-tuan. Bila mati meninggal, mah kereta, mah apa semua tinggal lagu tu. Tak bawa masuk. Yang bawa diri dia seorang je. Allah. Duit tak bawa ke mati. Duit banyak apa sekalipun tuan-tuan, anak duit banyak, ada berlaku. Doktor, tolong selamatkan nyawa ayah saya doktor. Abang mai berapa? Minta maaf, tak boleh. Berilah tara mana sekalipun, kami tak boleh menyelamatkan nyawa ayah kamu. Muslimin muslimat yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ni sama-sama kita muhasabah. Dan pada langit yang kedua dinamakan akan dia orang yang hina. Pada langit setelahnya dinamakan akan dia orang yang enggan mengeluarkan zakat, tak mau bersedekah, mau infak apa ni tuan-tuan, dinamakan akan dia golongan orang yang hina, dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggan mengeluarkan zakat, mau infak, sedekah, wakaf apa semua ni tuan-tuan. Betul tuan-tuan, ada peluang, ada ruang, ada tanah apa semua, wasiat siap-siap. Ni ayah punya ni bagian ayah, so kalau tak apa so wakaf, ayah niat wakaf lah. Carilah mana so ustaz ke apa ke, buat pondok ke, buat ma'tafiz ke. Ni bagian ayah, kau jangan kacau. Bagian kau ayah dah bagi siap-siap dah. Jangan sampai tahu tuan-tuan. Kalau ada tanah, wasiat siap-siap. Ada rumah, wasiat siap-siap. Bagi siap-siap. Anak kita duk ada ni. Mudah-mudahan bila pergi esok anak kita tak berkelahi. Berapa banyak hari ni anak berkelahi, berebut harta. Ayah ni semua silap ayah dia ni, tak bagi harta. Tuan-tuan, daripada adik-beradik bagus ni, adik-adik beradik ni berkelahi. Yang si kakak ni nak buat rumah, termakan sikit tanah lah. Yang apa cerita ni, anda telajak ni makan ni. Mana aku tahu, mana boleh lagu ni. Bergaduh. Ni salah siapa? Ayah lah ni tak siap, tak buat hitam putih apa semua ni. Bergaduh bagaimana keadaan ayah dia. Allahu Rabbi tuan-tuan. Ni waktu tuan guru saya kata, bila usia emas dah masuk usia emas ni, kenalah wasiat siap-siap. Jangan duk tangguh-tangguh. Jangan main tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan pada langit yang dinamakan akan dia orang yang memegang hartanya yang wajib, maknanya dia termasuk golongan orang yang genggam harta. Adik beradik Qarun. Jangan sampai lagu tu tuan-tuan. Orang yang kikir, yang kedekut. Yang kedekut, dia sampai tergolong adik beradik Qarun, dia genggam tak mahu nak lepas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Dan pada langit yang keempat, orang yang enggan mengeluarkan zakat fitrah dan sedekah ni tuan-tuan, dinamakan akan dia orang yang kena fitnah. Harta dia tu kena fitnah. Sentiasa orang nak sebut harta ni tak bagus, tak baik. Ada benda tak kena sentiasa. Tuan-tuan, fitnah masyarakat. Duit banyak saja, kedekut. Lebih kalau betul lah. Duit banyak saja, nyombong. Lebih kalau betul lah. Siapa ni? Siapa ni? Orang yang tak mau keluarkan zakat, orang yang tak mau nak bersedekah, orang yang tak mau nak apa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ni langsung ni tuan-tuan. Golongan lagu ni yang Musa beritahu ni. Tapi kalau ada duit, ikutlah qadar masing-masing. Sedekah ni macam-macam tuan-tuan. Sedekah wang ringgit, sedekah tenaga, macam-macam. Tenaga dia banyak untuk buat bakti kepada gerakan-gerakan Islam apa semua, gerakan-gerakan mengimarahkan masjid, mengimarahkan semua, ikut tenaga masing-masing tuan-tuan. Sedekah senyum ke orang pun dah sedekah dah. Bukan zakat saja wang ringgit tuan-tuan. Sedekah dalam Korea, tsunami Kuala Teriang ada buat kenduri kenara, tak apa abang pergi sedekah sah. Sedekah apa bang? Nak pergi sedekah gotong royong. Tu pun nama sedekah.
Dia keluarkan tenaga dia tu. Aku sedekah ni. Aku duit tak banyak, janji aku nak sedekahkan tenaga aku ni Korea, tsunami, Kuala Teriang. Nak balik ke? Balik, tak apa. Aku tolong public bersih kau ada pasal ni. Bukan nak tunjuk aku bagus, sekurang-kurang ni sedekah aku. Ni tuan-tuan. Bukan nak tunjuk aku balik lewat, aku dapat hapuan sekali lagi. Dekat tuan rumah ni dah. Tuan rumah nak bagilah, aku tak kira dah. Terpulang pada dia. Ni aku buat lillahi ta'ala. Dia nak bagi aku ambil. Tapi tak ada niat lain, lillahi ta'ala. Ni sedekah aku. Aku duit tak banyak. Ni tuan-tuan. Sedekah macam-macam. Tambahlah surah Kuala Teriang, apa yang memerlukan sedekah. Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, di akhirat esok kita akan nampak. Dia akan nampak benda apa amalan yang dibuat, dia akan nampak sampaikan tahap Allah silap ya Allah, banyak tu. Tidak aku puluh dah, farji'na na'mal salihan inna muqinun ya Allah, silap. Nak patah balik, nak insaf balik, nak buat benda kebaikan balik, nak umpah pulih tenaga balik, buat benda kebaikan, nak buat imarah apa semua, tak boleh dah. Awak hang atas anak ni, aku bawah ni. Masa tu kawan Muhammad di atas rebal, aku dulu ni buat sian. Masa tu riak ke, tak apa dah tuan-tuan. Atas dunia ni jangan lagi. Di sana esok tak apa dah. Aku dulu ni contoh tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan seterusnya tuan-tuan, jam nak menyiapkan pukul 9. Dia takat tu dulu perkongsian saya, insya-Allah. Mana baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang kurang tu kelemahan diri saya sendiri. Dan terima kasih Pak Idris, seluruh ahli jemaah, staf-staf kepimpinan surau Kuala Teriang, insya-Allah. Sini umur panjang, kita jumpa lagi insya-Allah. Dan semua alu-alukan tuan-tuan, ada masa turun kulim, mailah ziarah mak tafiz saya. Pak Idris ajak ahli jawatan kuasa ziarah sama lah. Insya-Allah. Kalau ziarah-ziarah tu janganlah tangan kosong, bawa lah apa patut. Beras ke, minyak masak ke, ini insya-Allah apa nak bawa bahan-bahan mentah ke, silakan tuan-tuan. Nak buat satu lori pun dialu-alukan. Naik roro tu. Insya-Allah tuan-tuan. Ini mai assalamualaikum ustaz, habis salam air, salam je. Gua tuan-tuan. Takkan yang kosong mai lah. Anak-anak ramai ni apa mai dah bawa. Insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Jadi insya-Allah yang pertamanya untuk pengambilan pelajar, Mak Tafiq Quran Salibanat, ibu-ibu yang sekalian, budak Langkawi tak ada okay. Siapa yang nak masuk tahun depan, umur 10 tahun hingga 10 hingga 16, ibu-ibu boleh sampai kepada adik-beradik, rakan-rakan, jiran sebelah rumah apa semua. Kalau untuk anak-anak yatim yang susah ni, free ya. Di Mak Tafiq saya ada anak yatim, tak perlu bayaran. Anak orang yatim orang susah kita bagi free. Yang mana kemampuan dia bayarlah. Boleh wawarkan. Kalau ada anak yatim orang susah dia minat, kumpul bagi tahu saya, insya-Allah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita pun nak syafaat dia pun juga. Tu tuan-tuan ni. Umur 9 tahun hingga 16 tahun. Dan insya-Allah tuan-tuan tabung untuk pengurusan mak tahfiz Al-Quran hafalah. Jangan tengok-tengok tabung mai tu dia nak duit tu. Jadi siapa nak menyumbang, situ ada nombor akaun. Pengurusan sebulan tuan-tuan saja 18,000. Pengurusan saja sebulan 18,000. Saya cakap kerana Allah. Tak ada mana-mana lagi datuk-datuk Tan Sri sponsor, tak ada. Kalau ada tuan-tuan Allah masya Allah, saya tak bawa tabung ni. Sebab apa? Dah ada orang beri dah. Yang bawa tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, sekurang-kurangnya tuan-tuan mau infak, kalau nak infak sebagai penyumbang tetap pun dialu-alukan lah. Dialu-alukan insya-Allah. Tapi kena maklum lah, berapa nak infak tu insya-Allah. Kita Mak Tafiq nak buat rekod insya-Allah. Sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hayna biiman wa amitna biiman wa ahsyurna biiman wa adkhilna jannata ma'al biiman wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.